Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan para hadirin sekalian. Nama saya Muhammad Nasiruddin bin Nakur Ali, bernombor matrik A169793. Saya merupakan pelajar akhir tahun psikologi dan video ini adalah bertujuan untuk membentang tesis artikel saya yang bertajuk Hubungan antara kualiti tidur dan prestasi akademik mahasiswa sarjana muda Universiti Kebangsaan Malaysia. Kualiti tidur adalah penting dalam memastikan kesihatan fungsi minda. Terdapat banyak kajian yang menyatakan kepentingan kualiti tidur dan perhubungannya ke atas prestasi akademik. Pelbagai spekulasi wujud dalam menyatakan hubungan antara kualiti tidur dan prestasi akademik pelajar institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk meneliti dan meningkatkan kefahaman semua pihak tentang hubungan kualiti tidur dan prestasi akademik. Permasalahan pertama kajian ini ialah menjelaskan hubungan antara kualiti tidur terhadap prestasi akademik dalam kalangan pelajar sarjana muda UKM. Kajian seperti ini masih berada dalam tahap awal di negara Malaysia. Permasalahan kedua ialah mengenal pasti corak tidur yang sesuai bagi mahasiswa UKM. Hal ini demikian kerana tuntutan sosial dan akademik mampu memanipulasi corak dan kitaran tidur pelajar. Permasalahan ketiga ialah mengenal pasti kesan disfungsi siang hari kepada proses pembelajaran mahasiswa. Fenomena disfungsi siang hari dapat menjejaskan proses pembelajaran mahasiswa kerana kebanyakan kelas dan kuliah dijalankan pada waktu siang. Seterusnya, 4 objektif utama kajian ini ialah 1. Menentukan perbezaan ciri-ciri demografi ke atas kualiti tidur pelajar sarjana muda UKM. Menentukan perhubungan antara kualiti tidur dengan prestasi akademik dalam kalangan pelajar sarjana muda UKM. Yang ketiga, mengenal pasti corak tidur yang sesuai bagi prestasi akademik yang optimum dalam kalangan pelajar sarjana muda UKM. Yang keempat, mengenal pasti hubungan antara disfungsi siang hari dengan prestasi akademik pelajar UKM. Terdapat beberapa kajian lepas yang diambil sebagai rujukan penting bagi membina kerangka kajian ini. Antaranya, kajian oleh Zailina Wati et al. Yang menjalankan kajian tentang hubungan antara gejala mengantuk pada siang hari dan kualiti tidur. Hasil kajian menunjukkan kualiti tidur yang rendah dapat menyebabkan prestasi akademik yang lemah. Selain itu, kajian dalam negara oleh Nihaya et al. Telah mengenal pasti hubungan antara waktu tidur dengan pencapaian akademik pelajar. Hasil kajian menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara waktu tidur pelajar, tahap tekanan dan kemahiran belajar dengan CGPA mereka. Kajian-kajian ini telah menjadi asas kepada reka bentuk kajian ini. Seterusnya, kajian ini telah menggunakan 2 teori sebagai asas pembinaan pemboleh ubah dan proses menyatakan objektif, iaitu teori hierarki Maslow. Dalam teori ini, struktur piramid menggambarkan keperluan manusia yang paling penting dari bawah ke atas untuk mencapai aktualisasi diri. Keperluan fiziologi adalah keperluan fizikal untuk kelangsungan hidup manusia. Keperluan fiziologi dianggap paling penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tidur merupakan salah satu keperluan fiziologi yang amat penting bagi manusia. Kemudian, beberapa tahap harus dipenuhi seperti tahap keselamatan, tahap sosial dan tahap harga diri sehingga tahap seterusnya iaitu keperluan kognitif yang ditambah dalam kajian Maslow yang lebih baharu. Tahap ini diambil kira sebagai tahap asas dalam kajian yang sedang dilakukan kerana ia merupakan tahap yang akan dipenuhi selepas manusia memenuhi tahap keperluan fiziologi. Hal ini demikian kerana tahap fiziologi mewakili kualiti tidur manusia dan tahap keperluan kognitif pula mewakili prestasi akademik. Secara tidak langsung, berdasarkan konsep hierarki keperluan Maslow, boleh dikatakan bahawa keperluan fiziologi iaitu kualiti tidur mampu memberi kesan ke atas keperluan kognitif iaitu prestasi akademik manusia termasuk mahasiswa. Seterusnya, teori restoratif menyatakan bahawa tidur membantu tubuh memperbaiki dan mengisi komponen sel yang diperlukan untuk fungsi biologi yang berkurang melalui sepanjang hari. Teori ini memberi gambaran yang sesuai tentang kepentingan tidur seorang manusia. Seterusnya,
Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti hubungan antara kualiti tidur dan prestasi akademik antara mahasiswa-mahasiswi sarjana muda daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif. Para pengkaji telah menggunakan soal selidik untuk mengutip data berkenaan dengan maklumat demografi, kualiti tidur dan prestasi akademik. Kajian ini menggunakan soal selidik Pittsburgh Sleep Quality Index iaitu PSQI bagi mengutip data berkenaan kualiti tidur, manakala CGPA dikutip dalam soal selidik bagi mendapat data berkenaan prestasi akademik. Kaedah persampilan yang digunakan ialah kaedah persampilan bukan rawa iaitu persampilan snowball. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Seterusnya, hasil kajian. Hasil kajian menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan dalam kualiti tidur dengan ciri-ciri demografi iaitu jantina, umur, bangsa dan juga tahun pengajian pelajar sarjana muda UKM. Hasil kajian ini selari dengan kajian lepas yang dilakukan di pelbagai negara, termasuk kajian-kajian yang dinyatakan, serta kajian ini juga mendapati bahawa faktor lain seperti kemurungan, jantina dan risiko, sleep disordered breathing (SDB), kesan persekitaran yang tidak dapat diukur termasuk gangguan psikososial, penggunaan alkohol atau ubat lain atau penyakit komorbid perlu dikawal dan dikaji bagi meneliti kesan perbezaan ciri-ciri demografi ke atas kualiti tidur pelajar sarjana muda UKM. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara kualiti tidur dengan prestasi akademik mahasiswa sarjana muda UKM. Dapatan kajian ini juga selari dengan hasil kajian yang dilakukan di luar negara seperti yang dinyatakan dan juga hasil ini selari dengan kajian yang dilakukan di dalam negara seperti kajian oleh Nihaya M. et al. Wolfson dan Karskaden menjelaskan bahawa hasil kajian ini dapat dirungkai dengan lebih teliti jika kehadiran faktor luaran seperti perbezaan etnik, jantina, tahap tekanan serta tahap komitmen psikososial yang mampu menyumbang kepada pengeluaran hasil kajian yang bias dapat dikawal oleh para penyelidik akan datang. Seterusnya, hasil kajian ini juga mendapati bahawa tiada hubungan yang signifikan antara waktu masuk tidur, waktu bangun tidur dan bilangan jam tidur dengan prestasi akademik pelajar sarjana muda UKM. Ketiga-tiga perkara ini adalah salah satu komponen yang penting dalam menunjukkan corak tidur mahasiswa. Perkara ini menunjukkan bahawa corak tidur yang sesuai bagi prestasi akademik yang optimum tidak dapat ditunjukkan melalui kajian ini. Hasil kajian ini adalah bertentangan dengan kajian lepas seperti Medeiros. Perkara ini mungkin disebabkan oleh pandemik yang didapati memberi kesan kepada tidur dan aspek-aspek psikologi masyarakat termasuk pelajar. Kajian oleh Casagandre mendapati bahawa keadaan psikologi penduduk telah dipengaruhi oleh pandemik COVID-19 yang telah memodifikasi pola tidur seperti peningkatan penggunaan ubat tidur, prevalensi insomnia yang lebih tinggi dan penurunan umum kualiti tidur yang dilaporkan berkaitan dengan perubahan gaya hidup akibat penjarakan sosial dan perubahan kualiti dan kuantiti tidur berdasarkan norma baru. Seterusnya, hasil kajian menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara disfungsi siang hari dan prestasi akademik. Kajian Shim et al. Menyatakan bahawa wujud perbezaan yang signifikan dalam disfungsi siang hari pada permulaan semester dalam kalangan pelajar. Kajian ini pula dilakukan pada tahap pertengahan semester dan kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang menunjukkan hubungan yang signifikan adalah rendah. Hal ini demikian kerana perubahan tahap disfungsi siang hari sepanjang semester dapat memberi kesan kepada keputusan yang diperolehi. Shim et al. Juga menyatakan bahawa faktor kemurungan juga mampu menjadi pemboleh ubah yang dapat menentukan arah hubungan disfungsi siang hari dan prestasi akademik. Secara keseluruhan, semua objektif kajian ini dicapai kecuali satu,
Hal ini kemungkinan kerana kewujudan pandemik COVID-19 seperti yang dinyatakan. Hasil kajian ini juga adalah selari dengan majoriti kajian yang dilakukan di luar negara dan dalam negara. Akhir sekali, kajian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi kajian akan datang. Sekian, terima kasih.